Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampai kepada muka surat 7 daripada kitab Risalah Fardhu Ain. Dari jemput Ustaz Azam untuk membacakan, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Dengan izin Tuan Syekh, Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah. Mula Ali Al-Qari berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah satu kefarduan ke atas setiap muslim. Hadis masyhur ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baydawi berkata, yang dimaksudkan dengan ilmu di dalam hadis ini ialah ilmu yang tidak dapat dielak daripada mempelajarinya, seperti mengenal pencipta, mengetahui keesaannya, kenabian rasulnya, dan cara-cara menunaikan solat. Sesungguhnya pengetahuan tersebut adalah fardhu ain. Jadi sekarang kita ada dua istilah, dan kedua-duanya dalam bahasa Arab lah. Pertama, kalimat fardu. Fardu dia berasal daripada makna perkara yang misalnya pemotongan. Makna perkara yang telah diputuskan, dituntut ke atas orang yang memeluk agama Islam. Kedua, kalimat ain. Ain dia merujuk kepada zat, maksudnya batang tubuh individu. Maksudnya ada kefarduan yang kena pada semua individu, tak dapat dielakkan. Lelaki, perempuan, apabila baligh, mukallaf, maka dia tadi dituntut. Dan kita ada kefarduan kedua, kifayah. Kifayah tu maksudnya memadai. Maknanya sekiranya ada sekumpulan yang telah melaksanakannya, dia panggil memadai, cukup dah. Maksudnya tak perlu dibuat oleh setiap ain. Tak dituntut setiap ain, maknanya setiap jasad individu untuk melaksanakannya. Jadi apabila kita bincang fardu ain dan fardu kifayah, maka fardu ain ialah tuntutan yang amat agung. Fardu ain ni tak akan selesai kita belajar di sekolah tadika. Fardu ain tak akan selesai kita belajar di sekolah rendah, sekolah menengah, universiti pun tak habis fardu ain ni. Sebab fardu ain dia ialah amalan yang wajib dibuat sehingga kita tadi mencapai tujuan manusia diciptakan. Jadi fardu ain ialah tuntutan yang paling mulia. Nabi-nabi dan rasul diutuskan untuk menyempurnakan fardu ain. Dan fardu ain tadi ialah tuntutan yang memerlukan masa yang panjang, memerlukan kepada mujahadah, memerlukan kepada fokus, memerlukan kepada keazaman yang kuat. Jadi apabila kita kata saya menghadiri kelas fardu ain, maksud kita faham itulah mengaji fiqh sikit-sikit, ataupun mengaji tauhid, akidah. Itulah kefahaman yang mungkin zaman dulu kita faham macam tu. Tapi kita kena faham sekarang, fardu ain ialah tujuan makhluk diciptakan. Jadi tuntutan fardu ain mesti kita sempurnakan sebelum kita meninggal dunia, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengenal Allah Taala ni tak dapat dengan sekolah rendah tadi. Tak dapat kita pergi mengaji masjid di surau. Fardu ain mengenal Allah tadi memerlukan kepada pembukaan hijab. Dibukakan hijab ke atas hati manusia, baru sempurna fardu ain. Jadi kebanyakan manusia meninggal dunia dalam keadaan fardu ain tak sempurna, kerana tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan tadi dia memesongkan kita, dia merendah-rendahkan ataupun dia meremehkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak sebut fardu ain pun kita rasa malu. Saya ada kelas fardu ain, atau ini ialah kuliah fardu ain, padahal fardu ain itulah tuntutan yang amat penting. Tuntutan yang diutuskan semua nabi-nabi dan rasul untuk menyempurnakan fardu ain tadi. Jadi sekarang kita fikirlah, tengok apa fardu ain yang penulis nak bagi tahu ni. Daripada awal tadi, maksud tuntutan tadi difahami daripada hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu tadi adalah satu kefarduan ke atas setiap orang Islam. Jadi masalah dalam hadis tadi, lafaz al-ilmu
Dia ialah lafaz yang ma'rifah. Maknanya Rasulullah kata menuntut ilmu tertentu. Dia tak masukkan semua ilmu yang kita suka. Oh, saya suka mengaji bahasa Arab banyak-banyak. Saya suka mengaji Quran banyak-banyak. Bukan, tu ilmu fardu ain. Rasulullah kata talabul ilmi, menuntut satu ilmu tertentu yang aku maksudkan dalam diri aku. Mana Rasulullah SAW, masa dia sebut al-ilmi tadi, Rasulullah ada maksudkan satu ilmu tertentu yang kita kena tahu apa makna ilmu yang Rasulullah kata wajib tadi. Adakah ilmu tadi ilmu keduniaan? Adakah ilmu yang wajib tadi ilmu perubatan? Adakah ilmu yang wajib tadi ialah ilmu kejuruteraan ke? Ataupun lain-lain ilmu. Jadi sekarang ni penulis dia nak syarahkan apakah makna ilmu yang Rasulullah kata wajib ke atas setiap orang tadi. Jadi pendapat pertama yang dikatakan oleh penulis tafsir Imam Baydawi radhiyallahu anhu, dia kata pertama sekali ilmunya ialah ilmu akidah. Maksudnya akidah sifat 20 itu perenggan kedua itulah. Maksudnya asas apabila kita balik saja kita kena belajar sifat 20. Tapi sifat 20 tu ialah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, belum mengenal Allah tadi. Itu ialah pengenalan asas. Apabila seseorang tadi balik ataupun apabila seseorang tadi memeluk agama Islam. Jadi tak sepatutnya kita nak mengaji sifat 20 tu sampai kita nak meninggal dunia. Kan sifat 20 tu mengaji ni di awal umur kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Atau apabila kita dah mula bertaubat kembali kepada jalan Allah, kita mengaji sekali je sifat 20 tu. Dan kita kena hafal sifat 20 tadi, 20 sifat tadi hafal. Tapi dengan semata-mata hafal 20 sifat tadi, itu baru fardu ain yang dinamakan akidah, bukan makrifat. Akidah sifat 20 asas pegangan umat Islam. Tapi yang menjadi fardu ain asalnya ialah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama lah dari perenggan kedua tadi. Sambung. Imam As-Suhawardi berkata, setengah pendapat menyatakan ilmu yang menjadi fardu ain ialah ilmu ikhlas dengan mengetahui keaiban diri dan perkara yang merosakkan amalan. Ini kerana mendapatkan ikhlas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam ayat Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Tidak mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah. Jadi ayat itu tak berhenti di situ. Dia tak kata menyembah Allah semata-mata, dia syaratkan penyembahan tadi dengan mukhlisina, mengikhlaskan ibadat. Jadi mengikhlaskan ibadat pun satu fardu ain juga. Jadi soalannya di mana nak mendapatkan ikhlas? Adakah kita boleh mendapatkan ikhlas daripada kuliah maghrib, kuliah fiqh, kuliah tauhid, ataupun kuliah hadis, ataupun kuliah tafsir? Jadi mesti ada cara kan untuk seseorang tadi dikurniakan dengan ikhlas. Maksudnya penulis nak bagi tahu di sini, maknanya kefarduan kita sebelum kita meninggal dunia ada banyak. Jangan kita rasa saya hanya wajib sembahyang 5 waktu. Saya dah sembahyang 5 waktu tiap-tiap hari, maknanya saya mati saya mesti masuk syurga. Jadi soalannya mana ikhlas tadi? Mana makrifat tadi? Jadi kefarduan ke atas kita ni bukan semata-mata solat 5 waktu. Bahkan ada kefarduan yang berbentuk pencarian ilmu. Ada tuntutan yang berbentuk mujahadah. Kita kena lawan nafsu, kita kena berzikir, kita kena berkhalwat. Sampailah kita tadi dikurniakan dengan ikhlas. Silakan. Setengah pendapat mengatakan adalah satu kefarduan untuk mengetahui lintasan-lintasan hati, kerana dengan ilmu seseorang boleh membezakan antara bisikan malaikat dan juga bisikan syaitan. Setengah pendapat menyatakan ilmu yang menjadi kefarduan ialah pengetahuan menuntut rezeki yang halal, kerana memakan makanan yang halal adalah kefarduan. Setengah pendapat berkata ianya ialah pengetahuan tentang jual beli, nikah dan talak. Sekiranya seseorang ingin menceburi bidang-bidang tersebut, maka dia wajib mengetahui segala hukum hakam yang berkaitan dengannya. Setengah pendapat berkata ianya ialah pengetahuan tentang 5 rukun yang menjadi tunggak Islam. Setengah pendapat berkata ianya ialah ilmu tauhid dengan menegakkan dalil dan pengkajian. Setengah pendapat berkata ianya ialah menuntut ilmu batin dan perkara yang menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Ya, jadi penulis dia sebut satu lagi kefarduan ialah mengetahui lintasan-lintasan hati. Dan tak ada cara untuk kita membezakan lintasan hati ni melainkan apabila seseorang tadi dah dikurniakan dengan nafsu mulhamah. Mana kita tingkatkan, kita keluarkan diri kita daripada nafsu amarah, keluarkan diri kita daripada nafsu lawamah tadi. Apabila sampai kepada tingkatan 3, nafsu mulhamah tadi, maksudnya nafsu yang dah diilhamkan dengan kebaikan dan kejahatan,
Maka pada ketika itu baru kita boleh beza. Oh, sekarang ni kita semayang kerana nak menunjuk ke orang. Sekarang ni saya baca Quran kerana nak menunjuk kepada orang. Sekarang ni saya pergi masjid kerana nak menunjuk kepada orang. Tapi kita tetap tak boleh elak juga lintasan tu. Rasa riak, takabur atau sombong tadi tu tetap tak boleh elak. Tapi sampai kepada tingkatan 3 tadi kita dah mula boleh membezakan. Jadi bila kita dah boleh bezakan, kita istighfar. Sebab itu dipanggil dosa batin. Maksudnya kita tak mencuri, berzina, kita pergi masjid Tapi dah pergi masjid jadi kita ada megah, kita ada bangga. Cuma selagi tak keluar daripada nafsu amarah dan nafsu lawamah, dia kekal sombong, dia kekal megah dengan dirinya, tapi dia tak boleh rasa. Dia tak boleh beza yang dia tadi ada penyakit di dalam dirinya. Jadi itu penulis kata, selagi tidak membersihkan hati, selagi tidak berzikir, seseorang tadi akan kekal bermegah dengan dirinya, menghina manusia lain, tapi dia tak sedar. Sebab dia duduk di dalam zulumat, duduk dalam kegelapan. Kemudian penulis ceritalah perkembangan hidup manusia. Apabila kita dah ada duit, kita kena belajarlah muamalat. Apabila kita dah mula nak bernikah kahwin, kita kena belajarlah munakahat. Sila. Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya kefarduan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-Nya terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kefarduan yang zahir dan yang batin. Kefarduan zahir seperti solat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji, menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan lain-lain lagi. Kefarduan yang batin ialah ma'rifat Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya, yakin dengan janjinya, takut kepadanya, mengharap kepadanya dan lain-lain lagi. Kefarduan ini terbahagi kepada dua, iaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut dan perkara-perkara yang ditinggalkan. Kesimpulannya, terdapat perkara yang Allah Subhanahu wa taala menuntut agar kamu melakukannya, dan terdapat perkara yang Allah Subhanahu wa taala menuntut agar kamu meninggalkannya. Jadi dalam perenggan ni Ibnu Athaillah dia bahagikan. Setelah kita bincang, ada kewajipan ma'rifat, ada kewajipan muamalat, munakahat dan seumpamanya. Jadi Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu dia kata, secara umumnya kefarduan itu terbahagi kepada dua. Satu kefarduan pada zahir yang diistilahkan pada jasmani. Satu lagi kefarduan pada batin yang disahkan sebagai qalbun. Maknanya ada tuntutan Allah ke atas jasmani, tutup aurat, kan, maksudnya pakai pakaian yang bersih dan seumpamanya. Dan ada tuntutan ke atas hati manusia, ke atas rohani manusia. Jadi macam mana kita nak ingat dah? Maksudnya kita nak ingat setiap hari saya ada dua tuntutan ke atas diri saya. Maka cara nak mengingatkannya, kita bacalah bismillah. Bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita akan menyebut 3 nama Allah. Pertama sekali ialah Allah. Allah, dia tujuan bila kita sebut Allah ni, dia ialah As-Samad. Sebab tu dalam surah Ikhlas kita baca Allahus Samad. Bila kita sebut saja nama Allah, kita kena ingat Allah ialah tempat bergantung. Segala perbuatanku bergantung kepada perbuatan Allah. Segala sifatku bergantung kepada sifat Allah. Segala kewujudanku bergantung kepada kewujudan Allah. Jadi bila kita sebut saja nama Allah, yang kita kena ingat dan kita kena fokuskan ialah As-Samad, tempat bergantung. Okay, setelah kita bergantung kepada Allah, ada dua pula nama, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi apakah faedah dua nama ni? Ar-Rahman dia ialah pemberi nikmat. Rahim pun maknanya pemberi nikmat juga. Jadi macam mana kita nak bezakan? Maka kita kata Ar-Rahman ialah pemberi nikmat yang zahir, yang kita boleh nampak bangunan, pokok, gunung, ganal, langit tadi. Ar-Rahim yang memberi nikmat yang batin. Jadi setiap kali bila kita baca bismillah, kita akan mengingatkan diri kita, aku ada zahir dan batin. Kenapa aku ada zahir dan batin? Sebab Allah ada dua nama tadi. Rahman, Allah mengurniakan zahir pada aku. Ar-Rahim, Allah mengurniakan batin kepada aku. Jadi mestilah zahir tadi ada kefarduannya, ada tuntutan ke atas zahir aku. Dan mestilah batin tadi yang Allah bagi dengan nama Rahim tadi, mesti ada tuntutan juga. Jadi satu Ibnu Athaillah kata, kamu ada dua yang Allah kurniakan. Sebab Rahman tadi merujuk kepada Rahman Rahim, merujuk kepada dua kurniaan. Jadi dua kurniaan tadi tak diberi begitu saja. Allah bukan bagi muka, tangan, kaki ni semata-mata sia-sia kepada kita. Diberi untuk kita gunakan. Dan begitu juga Allah bagi batin kepada kita.
Allah bagi qalbun, Allah bagi hati, Allah bagi akal, bagi batin kepada kita tadi, mesti ada tujuan kenapa Allah bagi batin tadi. Jadi setiap kali kita ingat, kan bila kita baca Bismillah, itu ialah tempat pergantungan. Allah ialah tempat bergantung. Ar-Rahman Ar-Rahim kita kena ingat. Rahman ialah dia mengurniakan zahir aku. Ar-Rahim dia menggunakan batin aku. Jadi bila zahir dan batin tadi semua dia berkaitan. Ada dosa yang zahir, ada dosa yang batin, ada kurniaan yang zahir, ada kurniaan yang batin. Dan sekarang ni penulis nak bagi tahu ada tuntutan ke atas zahir. Yang kita dah usahakan dah, yang kita rukuk, sujud, berdiri, semayang, haji, pergi umrah, itu semua ialah tuntutan yang zahir. Yang dah bertahun-tahun kita buat. Cuma soalannya, adakah bila kamu sujud tadi, batin kamu sujud bersama-sama kamu? Apabila kamu rukuk tadi, ada tak batin kamu tadi rukuk bersama-sama kamu? Apabila kamu kata la ilaha illallah, batin kamu tadi kata apa? Itu yang penulis nak kata. Kita ada tuntutan ke atas zahir dan batin, dan kita kena usahakan supaya kedua-duanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu faedah apabila kita baca Bismillah, tempat pergantungan. Rahman Rahim ialah kurniaan zahir dan batin. Sambung. Kedua-dua bahagian ini dihimpunkan dalam satu ayat, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia melaksanakan keadilan, ihsan dan memberikan bantuan kepada mereka yang mempunyai hubungan kerabat. Ini ialah perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala menuntut agar kamu melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Bermaksud, dan melarang daripada perkara keji, mungkar dan melampaui batas. Ini ialah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala menuntut agar kamu meninggalkannya. Ini kesimpulan adalah maksudnya penulis bagi tahu. Maksudnya dalam hadis Rasulullah kata, perkara-perkara yang Allah tuntut, fa'tu minhum mastata'tum, kamu buatlah semaksimum yang kamu mampu. Mana solat fardu, itu mesti kamu buat. Solat sunat ada beratus-ratus solat sunat yang kamu boleh buat. Cuma dia kata, buatlah mengikut maksimum kemampuan yang mana kamu boleh kamu amalkan. Buat sedikit demi sedikit supaya kamu jangan tinggal. Tetapi ada perkara yang dilarang. Perkara dilarang mesti boleh buat. Apabila apa saja yang Allah larang itu di bawah kemampuan manusia. Maksudnya kita duduk diam ni. Kalau kita duduk diam ni, semua dosa kita tinggalkan. Kita tengah duduk sekarang ni. Apabila kita duduk sekarang ni, kita meninggalkan minum arak. Sebab kita tengah duduk dalam surau. Kita meninggalkan berzina, meninggalkan mencuri. Jadi kesemua larangan itu mampu ditinggalkan semuanya. Sebab tu dia kata ada dua, tuntutan dan larangan. Jadi larangan mesti ditinggalkan 100%. Tapi perkara yang diarahkan, itu kita tak boleh buat semua. Sebab kita tak mampu nak 24 jam nak semayang, 24 jam nak baca Quran, itu kita tak mampu. Jadi kita ada dua tuntutan. Kefarduan dan perkara-perkara sunat yang kita buat mengikut maksimum kemampuan kita. Dan satu lagi yang pantang sekali ialah kefarduan. Kefarduan ni mesti ditinggalkan. Dan kita tak boleh kata, Ustaz, saya tak mampu tinggal lah. Mampu kan? Maksudnya kalau kita kata kefarduan, memang kita tak boleh buat semua. Tapi perkara yang dilarang, itu di bawah kemampuan manusia untuk meninggalkannya. Sila perenggan terakhir. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, ramai orang tidak mengetahui bahawa menumpukan pengajian kepada fardu kifayah sebelum selesai menuntut fardu ain ialah satu maksiat. Walaupun dia menuntut fardu kifayah dengan niat yang baik, iaitu semata-mata mempelajari fiqh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia dihukumkan berdosa kerana meninggalkan fardu ain pada hati dan anggota zahirnya apabila dia hanya menumpukan kepada fardu kifayah. Ini ialah tipu daya yang berlaku daripada sudut amalan. Ini juga ialah tipu daya daripada sudut pengajian kerana hanya mempelajari ilmu fatwa dan menyangka bahawa itu ialah ilmu ad-din. Ini perkara yang paling penting. Apabila kita dah mengetahui ada tuntutan fardu ain, jadi selain daripada fardu ain tadi, namanya fardu kifayah. Jadi kita maklum fardu ain tadi ialah kita belajar bersuci, belajar sifat 20, lepas tu kita belajar tuntutan harian seperti semayang, dan kita belajar berzikir. Istighfar, berzikir, itu adalah fardu ain yang setiap hari kita kena buat. Kita kena buat dan kita kena belajar sehingga kita faham macam mana nak laksanakan zikir, semayang dan seumpamanya. Tapi sekarang ni penulis kata, ada orang dia tidak menyempurnakan pengajian fardu ain. Maknanya kalau yang semayang tadi, kamu pergilah belajar dengan guru-guru fiqh. Dia boleh ajar kepada kita semayang macam mana.
Dan kalau kamu tak tahu sifat 20, kamu jumpalah guru-guru akidah untuk mengajarkan kepada kamu sifat 20. Cuma yang berzikir, pantang larang, mujahadah dan seumpamanya, itu kamu mesti berjumpa dengan guru-guru tasawuf. Kamu mesti pergi mengambil baiat daripada mereka, kamu mesti amalkan zikir dan seumpamanya, baru kamu sebenarnya menyempurna ataupun sedang melaksanakan fardu ain. Tadi Imam Ghazali nak bagi tahu sekarang ni, ramai orang dia tak menyempurnakan fardu ain. Maksudnya dia tak fikir, kadang-kadang dia jahil pun sifat 20 dia tak nak belajar. Ataupun dia tak mengetahui tentang tuntutan tasawuf pun tak nak belajar juga. Tapi dia sibuk pergi mengaji kelas bahasa Arab, dia sibuk nak pergi mengaji kelas baca Quran, sibuk nak pergi hafal Quran, sibuk nak pergi hafal hadis, nak pergi kelas tafsir. Jadi penulis kata, selagi mana kamu tak menyempurnakan fardu ain, kamu tak belajar fardu ain dan kamu tak mengamalkan fardu ain, maka segala pengajian yang lain ialah maksiat. Jadi kita rasa kuliah sekarang ni terlampau banyak. Pagi, petang, siang, malam ada kuliah kat masjid, dekat surau, kuliah dalam internet tak berhenti dah 24 jam. Jadi soalannya, adakah bila kita dengar kuliah ni, saya sedang beribadat ke ataupun saya sedang maksiat? Saya sedang buat maksiat ni. Mana dia ada maksiat di zaman moden. Kita faham zaman dulu tu maksiat tu merompak, berzina, mencuri. Tapi Imam Ghazali kata, kalau kamu sibuk mengaji benda lain, tapi fardu ain kamu tak faham, fardu ain kamu tak buat, fardu ain kamu tak sempurnakan, maka semua pengajian tadi ialah maksiat. Maksiat maksudnya menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak belajar, belajarlah fardu ain tu sempurnanya dan amalkanlah bersungguh-sungguh. Dan jangan nafsu tu dia suka. Tu kelas nak pergi, ini kelas nak pergi, itu nak buat, ini nak dengar, itu nak amal. Tapi adakah benda yang kita suka sangat tu ialah fardu ain ke fardu kifayah? Dan selagi mana nafsu tadi suka, maka itu sebenarnya fardu kifayah lah. Sebab nafsu tadi dia akan memesongkan kita daripada fardu ain. Sebab fardu ain ni ialah melawan nafsu. Jadi nafsu dia tak suka dilawan. Jadi untuk mengelakkan dia tadi dilawan, nafsu tadi diketuk kepalanya, maka nafsu tadi menggemarkan kita kepada fardu kifayah. Jadi kalau kelas-kelas fardu kifayah, berduyun-duyun kita boleh pergi. Macam senang sangat kita nak pergi. Tapi bila perkara fardu ain, tuntutan akidah, tuntutan fiqh, tuntutan tasawuf, maka kurang orang yang nak belajar. Sebab pengajian tersebut perlu kepada mujahadah melawan nafsu. Jadi Imam Ghazali kata, itulah tipu daya pada amalan. Mana berzikir kita tak buat. Amalan tu maknanya berzikir, duduk, berkhalut kita tak buat. Tapi kita sibuk buat amalan lain. Apa dia? Pergi buat sunat banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, pergi haji tiap-tiap tahun, pergi umrah tiap-tiap bulan. Itu dipanggil tipu daya pada amalan. Kita rasa kita sedang buat amalan. Saya menyembah Allah. Saya tiap-tiap hari tengok Kaabah, tiap-tiap hari pergi Masjid Nabawi. Tapi Imam Ghazali kata kamu sebenarnya sedang buat maksiat. Sebab kamu meninggalkan fardu ain dan kamu menyibukkan diri kamu dengan fardu kifayah. Ataupun dengan benda-benda sunat. Ataupun benda-benda yang tak dituntut. Ataupun dia kata tipu daya daripada sudut pengajian. Pengajian tasawuf, pengajian sifat 20, pengajian fiqh syafi'iyah wajib kita tak cari. Kita tak sempurnakan dan kita tak belajar. Kita sibuk pengajian yang lain. Pengajian yang tak dituntut. Pengajian yang kalau kamu jahil pun, kalau kamu mati pun malaikat tak tanya dalam kubur kenapa kamu tak mengaji ilmu-ilmu ni. Jadi itu penulis kata ada dua tipu daya. Daripada sudut amalan kerana mengamalkan benda yang tak dituntut, dan kedua ialah tipu daya daripada sudut pengajian kerana menyangka ilmu yang terlampau banyak tadi ialah ilmu ad-din. Padahal ad-din macam mana kita dah bincang tadi ialah iman, Islam dan ihsan. Dan itulah kita nak sempurnakan sebelum kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masa itulah kita punya modal. Jangan sekali lagi kita bazirkan masa. Jangan kita buang masa dengan perkara-perkara yang tak dituntut sebagaimana dinyatakan oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita dan moga-moga kita mengagungkan fardu ain. Maksudnya kita kata fardu ain ni adalah pengajian kanak-kanak. Fardu ain ni ialah zaman dulu saya dah belajar, sekarang saya tahu kenapa saya nak belajar fardu ain sekarang. Itu semua ialah kejahilan. Maksud kejahilan umat Islam ni sampai kepada tahap dia merendahkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merendahkan ilmu yang diusahakan oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Itulah kejahilan kita. Jadi kita mohon daripada Allah agar membuang kejahilan tersebut dan menjadikan kita manusia yang menyempurnakan fardu ain dan manusia yang menyempurnakan fardu kifayah yang Allah pilih atas diri kita. Fardu kifayah ni ada banyak. Allah pilih satu-satu bidang yang sesuai dengan diri kita, jadi kita laksanakanlah. Wallahu ta'ala alam, dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا منكم.